Selamat malam, salam sejahtera. Ini keputusan terkini undi percaya di Dewan Parlimen yang kita tunggu-tunggu daripada pagi sampai petang. Akhirnya saya sahkan bahawa Anwar Ibrahim menang dalam undi percaya tersebut. Wow, kita ucapkan tahniah. Pasti ada orang yang akan meroyan malam ini. Tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh, semua tak boleh. Harap-harap dia boleh tengok bola sepak ulangan lah, Argentina lawan France. Okey, baik. Usul percaya pada Anwar lulus dengan undian suara. Ini keputusan muktamad, saudara-saudara. Dewan Rakyat bersidang buat pertama kali selepas pilihan raya umum ke-15. Ahli parlimen hari ini telah pun membahaskan usul undi percaya terhadap Anwar Ibrahim dengan begitu panjang lebar sebentar tadi. Pada tepat 6.12 petang sebentar tadi, usul percaya terhadap Perdana Menteri lulus dengan undian suara, bukan undian belah bahagi. Anwar kekal sebagai Perdana Menteri. Yang saya hairan, kenapa tidak dibuat undi belah bahagi ya? Kalau dibuat undi belah bahagi, maknanya kita akan tahu siapa yang dapat undi tertinggi, siapa yang undi dapat yang terendah. Okey, saudara-saudara, itu keputusan yang memang kita tunggu-tunggu sekalian. Ahli Parlimen Tambun ini, yaitu Anwar Ibrahim, mendapat sokongan majoriti ahli parlimen sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas usul undi percaya dibentangkan di Dewan Rakyat petang tadi. Usul undi percaya itu diluluskan dengan undian suara selepas dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof dan kemudian dibahaskan oleh 12 ahli parlimen. Saudara-saudara, itulah keputusan yang kita dapat daripada Dewan Rakyat. Yang saya hairan tadi beria-ia sangat, semua ahli parlimen sebelum parlimen dibuat beria-ia sangat, mereka nak mau membuat beria-ia sangat, mereka nak bukti daripada Anwar Ibrahim yang menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi pada sidang parlimen ini pula ramai yang tidak mau mengundi pula. Kenapa tu? Terutamanya Perikatan Nasional. Tiba-tiba Saidan kata tak payahlah mengundi, biarlah dorang undi sesama sendiri. Ada lagi yang kata, Taqiyuddin Hasan pun kata, dia kata tak payahlah mengundi sebab sudah bersifat akademik. Agung dah lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Nah, kan ini bagus. Kan itu lebih baik. Awal-awal dulu sudah cakap. Tak payah lagi berbunyi sana sini, tak payah lagi menyusahkan diri sana sini, meroyan sini sana. Lebih baik terima saja Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jangan lagi mempersoalkan keabsahan beliau. Jadilah pembangkang yang paling berwibawa. Bertahanlah selama 5 tahun lagi. Nanti 5 tahun lagi pilihan raya tiba, di sanalah anda berusaha lagi menjadi Perdana Menteri. Jangan lagi suka-suka lagi nak pula tebuk-tebuk atap, tebuk atas kiri kanan depan belakang. Syukurlah, kita bersyukur kepada Tuhan kerana diberikan hikmat yang luar biasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau memeteraikan MOU dengan kerajaan. Jadi hari ini kita bersyukur tiada orang yang dianiayai, tiada orang yang dipecat, tiada orang yang terpaksa letak jawatan, tiada orang yang terpaksa dilepaskan jawatan, dipecat, akhirnya terpaksa pula mengosongkan kerusinya. Hari ini tidak perlu mereka lakukan itu semua. Nampaknya apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat itu memang tepat pada waktunya. Apa yang ditakuti oleh Perikatan Nasional sebenarnya hanya impian bayang-bayang mereka sendiri. Bukan kerana MOU itu, tetapi kerana mereka tahu dengan MOU itu tiada jalan lagi mereka untuk mempengaruhi mana-mana ahli parlimen yang ada di Malaysia. Dengan arti kata lain, kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini sudah mencapai kestabilan yang sangat kuat untuk 5 tahun lagi, sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Kita bersyukur, kita memuji kepada Tuhan kerana negara kita bakal menjadi negara yang stabil semula, bakal menjadi harimau yang mengaum semula. Kita bersyukur kerana itu telah berlaku pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita teruskan, Anwar lepasi usul undi percaya peroleh sokongan majoriti jadi parlimen. Sekali lagi saya bacakan kepada anda, Anwar Ibrahim sah menjadi Perdana Menteri yang punya majoriti
dan tidak lagi boleh dipersoalkan selepas ini. Kalau nak persoalkan lagi, pergi tanya muka sendiri, pergi ambil cermin, tanya di muka, kenapa tidak undi belah bahagi. Anwar Ibrahim mahu undi belah bahagi, tapi Parlimen mengusulkan supaya tiada undi belah bahagi dan hanya ada undian suara. Undian suara ni mereka hanya perlu berdiri dan menunjukkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Kecoh keputusan undi percaya di Parlimen petang ini. Okey, baik, sebelum saya sampaikan apa kekecohan yang dimaksudkan ini, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini kecoh di Dewan Parlimen tentang usul undi percaya apabila semua para ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional tiba-tiba moroyan tak tentu fasal. Ianya diketuai oleh Shahidan Kassim apabila beliau kata biar mereka undi sesama sendiri. Itu kata Shahidan Kassim. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Shahidan Kassim yang mewakili Parlimen Arau, mewakili Parti Perikatan Nasional, mencadangkan Perikatan Nasional tidak mengambil bahagian dalam undi percaya. Ini paling saya rasa paling win. Alasan kantoi, alasan takut kedapatan yang mereka dah kalah teruk, alasan supaya mereka tak kedapatan bahawa mereka sudah tidak punya lagi undi dan mereka confirm kalah di dalam Dewan Parlimen. Tiba-tiba Shahidan kata biar mereka undi sesama sendiri dan Perikatan Nasional tak payah mengambil bahagian. Ini memang paling ketara, paling win. Kenapa begitu? Sebab memang dah tahu dah mereka akan kalah. Kenapa dulu tak tahu-tahu lagi? Kenapa dulu Muhyiddin Yassin kata dialah yang paling cukup undi? Kenapa Muhyiddin Yassin cakap dialah yang paling cukup sokongan? Kali ini tiba-tiba pula tak nak mengundi pula Shahidan Kassim. Aku pun tak tahulah, saya pun tak tahulah kenapa Shahidan Kassim tiba-tiba moroyan seperti ini. Katanya tiada lagi keperluan berbuat demikian kerana yang di-Pertuan Agong sudah pun melantik Anwar. Biar mereka undi sesama sendiri katanya. Dulu masa Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, ada pula gong yang berbunyi kuat sangat. Ada pula orang yang meroyan kata dialah yang paling banyak undi. Dan ada pula yang mengatakan bahawa tunjukkan bukti. Sekarang ini bukti dah nak ditunjukkan. Anwar Ibrahim nak buktikan, nak tunjukkan bukti bahawa dia cukup sokongan, cukup undi 2/3 di Parlimen. Muhyiddin Yassin kata waktu itu, dia kata dia nak bukti bagaimana Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi sekarang ini pula kata tak perlu undi pula, kata Shahidan Kassim, kerana Agong dah lantik Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Waktu Muhyiddin cakap dulu yang dia kata dia ada sokongan yang cukup, waktu itu Anwar Ibrahim memang nak dilantik, mau angkat sumpah sudah pun. Bahkan selepas Anwar Ibrahim sudah angkat sumpah, masih ada lagi pemimpin Perikatan Nasional yang cuba mempersoalkan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi sekarang ini macam takut pula. Apa pasal takut pula? Itulah yang betul-betul membuatkan kita bingung sebingung-bengongnya. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen kamu. Kenapa agak-agaknya Shahidan tiba-tiba tak nak lagi undi itu diteruskan, tak nak lagi mau meneruskan undi itu, karena menurut Shahidan itu sudah berbentuk akademik. Saudara-saudara sekalian, yang lebih panas dan luar biasa lagi apabila Hamzah Zainuddin mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menyaman media Eropah yang menggelarnya homoseksual. Tetapi apa yang menarik apabila Lim Guan Eng mendedahkan bahawa jangan salah guna ruang yang telah diberikan untuk berbahas kali ini, kerana Lim Guan Eng berkata berdasarkan prosedur Parlimen, usul percaya sebenarnya tidak perlu dibahas. Bagaimanapun katanya, oleh kerana perkara itu dibenarkan memandangkan kerajaan sedia ada mengamalkan demokrasi. Bukan macam yang dulu kan, takut sangat nak undi percaya, bahkan mendaruratkan pula Parlimen. Jangan salah gunakan ruang, kata Lim Guan Eng, merujuk kepada
Ketua Pembangkang yaitu Hamzah Zainuddin. Lim Guan Eng merujuk kepada kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bahawa terdapat media Eropah menerbitkan artikel yang merujuk Anwar sebagai homoseksual sepenuhnya. Kalau kita dengar ucapan tadi, satu tuduhan, sebuah surat kabar yang langsung, yang kita tak pernah dengar langsung. Ini satu perbuatan amat jahat, kata Lim Guan Eng. Saya pun tertanya-tanya sebenarnya, siapa akhbar yang dirujuk oleh Hamzah Zainuddin ini? Kenapa dari Eropah pula? Dan dia tak sebut pun akhbar apa yang menulis Anwar Ibrahim sebagai homoseksual itu. Saya tak pernah tahu, dan Hamzah Zainuddin pun tak cakap akhbar tersebut nama apa. Semua orang boleh cakap gantung-gantung saja. Semua orang boleh cakap sembarangan, memetik mana-mana akhbar. Tapi kamu kena sebutlah akhbar apa, barulah kita boleh percaya. Yang ini tidak. Ini memang perbuatan yang amat jahat, kata Lim Guan Eng. Sebab ini satu tuduhan yang kita tidak pernah dengar. Surat kabar itu pun tak tahu dari mana, kita pun tak pernah dengar. Jadi sebarkan semua ini supaya Anda tahu bahawa apa yang dicakap oleh Hamzah Zainuddin itu belum ada bukti, dan dia tidak tunjukkan, dia tidak cakap pun media apa. Kalau ada media itu, tolong sebutkan itu daripada surat kabar apa, media dari mana, supaya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan cakap sembarang-sembarang saja. Dan Taqiyuddin pula mendakwa bahawa Perikatan Nasional turut ditawarkan jawatan kabinet. Taqiyuddin Hasan mendakwa Perikatan Nasional pernah ditawarkan jawatan kabinet dan perbelanjaan pilihan raya mereka dibayar balik jika mereka menyertai kerajaan. Namun tawaran itu ditolak gabungan itu, katanya. Taqiyuddin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dakwaan tersebut. Inilah mereka nih, suka sangat cakap-cakap gantung-gantung, tapi tiada penjelasan yang lebih jelas. Taqiyuddin berkata, undi percaya adalah tidak perlu dan bersifat akademik kerana Anwar telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi, yang aku heran, waktu di luar parlimen mereka kata perlu Anwar Ibrahim tiada keabsahan menjadi Perdana Menteri. Tapi sudah masuk dalam parlimen tak mau pula undi. Takutkah? Adakah takut? Takut kedapatan yang mereka memang kalah teruk? Takutkah mereka kedapatan bahawa Anwar Ibrahim memang ada keabsahan 2/3? Itukah tujuannya? Dia berkata adalah lebih munasabah undian dilakukan sebelum seseorang Perdana Menteri dilantik. Yang ini memang lucu lah. Ini memang lucu. Mana ada buat begitu? Sebab nanti ada orang beli-beli sini sana. Biar sudah dilantik baru kita tahu. Itu memang saya rasa paling patut. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik lagi ialah Rafizi turut membuat kelainan pada sidang parlimen kali ini. Dan apa yang dikatakan oleh Syahidan Kasim ini memang menarik perhatian kita apabila beliau kata biar mereka undi sesama sendiri. Syahidan Kasim mengatakan mencadangkan Perikatan Nasional tidak mengambil bahagian dalam undi percaya. Saya fikir Syahidan tak perlulah undi kalau tak mahu. Tak perlulah undi, lagi bagus. Itu lebih baik. Lagilah menang Anwar Ibrahim kan. Katanya tiada lagi keperluan berbuat demikian kerana yang di Pertuan Agong sudah pun melantik Anwar. Biar mereka undi sama sendiri, katanya. Jadi kalau begitu, kamu kena akui Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang sah. Okey? Sokonglah kerajaan untuk memajukan Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.